Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Syahira binti Muhammad Sabran akan membincangkan sebuah kajian yang bertajuk Gaya Bahasa Personifikasi dalam Diwan Imam Asy-Syafi'i. Kesusastraan adalah sebuah hasil seni dalam bentuk prosa atau puisi yang dipersembahkan dengan gaya bahasa yang indah dan menarik untuk memperteguh dan menyampaikan sebuah kebenaran. Hashim Awang et al. 1985 menyatakan ciptaan sastra memperlihatkan keindahannya melalui bahasa dan kesusastraan itu mempunyai hubungan yang erat dengan bahasa. Kang Kyung-suk 1995 menyatakan personifikasi ialah gaya bahasa yang memberikan sifat insani kepada benda yang bernyawa dan idea yang abstrak. Sebagai contoh, hujan memandikan tanaman, penelitian melahirkan gagasan baru. Masyarakat mengenali Imam Syafi'i sebagai tokoh fiqh dan usul fiqh. Walhal kehebatannya dalam bidang bahasa Arab juga tidak kurang hebatnya. Ini kerana ramai pengkaji mengagumi kejayaan Imam Syafi'i dalam menyingkap perjalanan pengembaraan beliau yang panjang dalam puisinya. Kepintaran Imam Syafi'i dalam berbahasa Arab mempengaruhi persembahan puisinya yang diserlahkan melalui uslub yang mudah, fasih dalam berbahasa, bebas dari sebarang kecacatan. Maka, wajarlah untuk kita semua dalam mengkaji kandungan puisi beliau dan disebarkan hasil serta manfaatnya buat semua. Objektif utama kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji gaya bahasa figuratif personifikasi dalam mendalami maksud implisit di sebalik bait-bait yang terdapat di dalam Diwan Imam Syafi'i. Kajian kualitatif ini menggunakan analisis kandungan untuk mendapatkan data, dan data yang dikumpulkan adalah daripada beberapa orang pengarang. Antaranya ialah data kajian ini merupakan data kajian korpus daripada teks kerana ia melibatkan penggunaan data daripada teks bertulis dan kemudiannya dianalisis. Jadual berikut menunjukkan ringkasan bagi hasil kajian ini. Hasil kajian yang pertama ialah pada kalimah Da al-Ayyam. Syediwi menukilkan bait berikut. Perhatikan pada kalimah Da al-Ayyam yang membawa maksud biarkan hari-hari. Pemuisi mempersonifikasikan hari-hari sebagai manusia yang boleh melakukan apa sahaja yang dikehendaki. Hakikatnya, manusia juga memiliki tindakan yang terbatas. Kerana apa yang berlaku dalam dunia ini ialah kehendak Allah SWT. Kerana dialah yang mengatur segala-galanya, manakala manusia sebagai hamba perlu taat kepadanya. Hasil kajian yang kedua ialah pada kalimah Ad-Dabani al-Dahr. Bahjat 1999 menukilkan bait berikut. Perhatikan pada kalimah yang dihighlightkan Ad-Dabani ad-Dahr yang membawa maksud aku dididik oleh masa. Pemuisi mempersonifikasikan masa sebagai manusia yang boleh menambah atau mengurangkan. Masa yang dimaksudkan dalam bait pertama itu ialah adab dan ilmu. Jika kita lihat pada maksud bait yang kedua, setiap kali ilmuku bertambah, ilmu itu menambahkan kejahilanku. Hadis ini sebenarnya mencerminkan sikap Imam Syafi'i yang amat tawadhu'. Rahim 1995 menukilkan bait berikut. Pada kalimah Aja'athum ad-dunya yang membawa maksud dunia melaparkan mereka. Pemuisi mempersonifikasikan dunia sebagai manusia yang boleh melaparkan orang lain dan menghalang mereka mendapat makanan. Dunia ialah bumi dan berkait rapat dengan hidup dan kehidupan. Kelaparan boleh terjadi sebabkan tidak cukup makanan atau kekurangan makanan, sedangkan makanan ialah keperluan hidup. Makanan bukan sahaja dijadikan sumber tenaga dan nutrisi, tetapi dialih kepada bentuk sastra dan diolah sebagai penggerak naratif dalam karya.
Suhaila Muhammad dan Syaiful Bahari Razik 2015 menyatakan makanan dalam karya sastra berfungsi sebagai motif penceritaan, lambang sindiran, status sosial mahupun merakam ekonomi masyarakat dalam sesuatu zaman. Bahjat 1999 menukilkan bait berikut. Pada kalimah yang dihighlightkan, pemuisi mempersonifikasikan nafsu sebagai manusia yang berkeinginan untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu secara melonjak-lonjak. Nafs dikenali sebagai hasad dan darah. Abu Darda Muhammad et al. 2017 pulkan dalam nukilannya, nafs turut merujuk kepada emosi, wujdan, perilaku, suluk, perasaan, syuur mahupun perasaan ihsas yang melambangkan lintasan yang terdetik atau bergejolak dalam diri kemudian diterjemahkan kepada tingkah laku. Dalam bait ini berdasarkan sifat lajus yang diberikan untuk nafs, maka dapat dikatakan di sini nafs yang dimaksudkan ialah hawa nafsu, iaitu kehendak hati yang kuat untuk kita buat sesuatu yang melampau atau kurang baik. Jadi kita sebagai manusia memerlukan mujahadah dan masa yang panjang untuk membetulkan tabiat serta sikap selain kita mempunyai tenaga yang mencukupi untuk membendung hawa nafsu. Hasil kajian yang kelima ialah Azaltu Matami'i. Bahjat 1999 menukilkan bait berikut. Pada kalimah yang dihighlightkan, dalam rangkap kedua, Imam Syafi'i mempersonifikasikan ar-raja atau pengharapan seperti makhluk yang boleh hidup atau mati. Tamak ialah perasaan ingin memiliki sesuatu tanpa batasan atau seerti dengan haloba. Bagi Imam Syafi'i, jika perasaan tamak dapat dihilangkan, maka lahirlah perasaan redha dan qanaah yang menghalang sikap tamak terhadap dunia. Ini kerana sikap tamak yang dibiarkan boleh menyebabkan gejala rasuah dan pecah amanah. Hasil kajian yang terakhir ialah Atahza bid-du'a. Cawik 2003 memetik bait puisi berikut. Perhatikan pada kalimah yang dihighlightkan. Atahza bid-du'a. Dalam rangkap kedua, pemuisi mempersonifikasikan doa sebagai anak panah yang dilepaskan oleh manusia pada waktu malam. Maksud tersirat di sebalik rangkap pertama ialah janganlah kamu memandang mudah perbuatan doa yang dikukuhkan dengan penampilan hamzah inkari. Berdoa ialah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menjamin doa itu dimakbulkan. Kita sebagai manusia tidak perlu mempersoalkan doa kita diterima atau ditolak kerana itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Secara kesimpulannya, Diwan Imam Syafi'i mempunyai nilai cahaya bahasa yang tinggi, menarik dan idea pemuisi boleh dijadikan kebenaran. Kewujudan gaya bahasa figuratif personifikasi ini dalam menyampaikan maksud di sebalik bait-bait yang hadir dalam bentuk eksplisit dapat membantu sepenuhnya dalam menginterpretasikan dan menggerakkan daya imajinasi, emosi dan perasaan pembaca. Oleh yang demikian, wajar diutarakan segala teks dan mesej yang terdapat dalam Diwan Imam Syafi'i untuk dimanfaatkan oleh segala lapisan masyarakat.